persengketaan antara dua syarikat taikun perniagaan yang membabitkan industri penerbangan negara antara subjek diperkatakan sepanjang minggu ini. Malaysia Airlines Berhad MAB yang dahulunya dikenali Malaysia Airlines System atau MAS sudah pun menjalinkan 2 dekad hubungan dengan Brahims Holding Berhad atau Brahims sebagai pembekal makanan sajian penerbangan dan perkhidmatan. Sehingga artikel ini ditulis, belum ada kata putus, hubungan kedua-dua pihak masih belum tamat secara rasmi dan berdokumen. Ikuti luahan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Brahims Muhammad Fadli Abdul Rahman dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Brahim Food Service Sustainable Berhad BFS kepada wartawan Amir Abdul Hamid, juru foto Aizuddin Saad dan juru kamera Kairos Ramli dalam Cafe Ahad minggu ini. Hubungan kita dengan Malaysia Airlines System yang mana yang sekarang ni sudah menjadi Malaysia Airlines Berhad bermula sejak tahun 2003 sebenarnya. Yang sebenar-benarnya 2003. Bukanlah sejak daripada tahun 1997 ke ataupun 1998 ke, bukan. 1997 dan atau 1998 tu sebenarnya adalah tahun kita berpindah daripada Subang Airport ke KLIA, di mana kita berada sekarang lah. So disebabkan tahun 1998 tu adalah Sukan Commonwealth, saya masih ingat lagi. So Commonwealth 98 tu adalah tahun kita bermula di KLIA. Tetapi apabila berpindahnya dari Subang ke KLIA, syarikat pembekal makanan kepada penerbangan Malaysia Airlines System masih lagi MAS Catering Sdn Berhad. Bukan, masih lagi belum Brahim. Brahim hanya mengambil alih perniagaan catering ataupun pembekal makanan pada tahun 2003. Brahim mengambil alih pembekal makanan 2003, September 2003, dan seterusnya disebabkan faktor pembelian tu dengan harga yang sangat mahal. Disebabkan itulah kita memohon kepada syarikat penerbangan untuk memberikan kepada kita kontrak ataupun perjanjian dalam jangka masa yang panjang. Saya tidak menafikan bahawa Pak Brahim yang orang sebut-sebut sekarang ni adalah adik Pak Lah ataupun kontrak 25 tahun. Semua tu saya tak akan menafikan sebab ada kebenaran di situ, tetapi kita perlu ingat dan kita perlu tahu bahawa di sebalik itu ada sebenarnya cerita yang membuatkan perkara macam tu terjadilah. Maksudnya kontrak asalnya adalah selama 25 tahun. Kontrak asal memang betul 25 tahun daripada tahun 2003 sepatutnya sehingga 2028. 25 tahun kan? Tetapi pada tahun 2015 kontrak itu telah ditamatkan. Hanya selepas 12 tahun perjalanan kontrak 2015 ditamatkan. Ditamatkan dan Malaysia Airlines Berhad hanya memberi kontrak selama 5 tahun tambah 5 tahun bagi tahun 2015 tu ke tahun 2020 dan seterusnya sepatutnya ke tahun 2025. Saya lebih suka untuk bagi kronologi dululah, bagaimana ia berlaku daripada tahun ke tahun dan ke tahun, supaya semua orang, saya rasa semua orang perlu jelas dan faham apa sebenarnya yang berlaku. Seperti yang saya kata tadi, 1998 adalah tarikh kita berpindah daripada Subang ke KLIA. 2003 September kita mengambil alih MCSB menjadi Brahim, diambil alih oleh Brahim. Semasa proses pengambil alihan ini, kita sebenarnya syarikat MCSB ini
syarikat MCSB ini mempunyai kerugian sebanyak 240 juta di dalam balance sheet dia. Ya. Dia punya kerugian adalah 240 juta, dan kita pada ketika itu untuk mengambil alih syarikat ini kita perlu membayar 170 juta. Jadi apabila kita perlu membayar satu jumlah yang sangat besar, sudah semestinya kita akan memohon untuk jangka masa kontrak itu sedikit panjang. Suka saya terangkan kat sini, ya, yang mengambil alih ni adalah Brahim ataupun lebih kepada BHB, Brahim Holding Berhad nama syarikat tu. Pada ketika itu kita mempunyai hubungan perkongsian dengan LSG, syarikat daripada Jerman. Syarikat dari Jerman ini, kenapa syarikat dari Jerman? Sebab pada ketika itu apabila kita hendak mengambil alih syarikat penyajian penerbangan ini, kita bukan expert. Kita bukanlah pakar dalam bidang ini. Tetapi LSG adalah lebih pakar kerana mereka mempunyai puluhan dapur memasak di seluruh dunia. BHB mempunyai pegangan sebanyak 51% dan LSG mempunyai pegangan sebanyak 49%. Dua syarikat ini dipertemukan di tengah-tengah sebagai LSG Brahim investment, right? Sebab ini adalah syarikat investment, dan syarikat LSG Brahim ini memegang sebanyak 70%. Syarikat LSG Brahim Airline Catering, yang 30% lagi dipegang oleh MAS ataupun sekarang MAB. So inilah dia. Struktur pegangan saham adalah seperti ini. Jadi apa yang Brahim dan LSG membayar pada ketika itu berjumlah 170 juta ini adalah untuk pegangan 70%. Perkongsian membayar 70%, dan syarikat ini yang LSG Brahim ini, yang sebelum ini adalah MCSB, Mas Catering Sdn Berhad, mempunyai kerugian sebanyak 240 juta. Mempunyai pelbagai masalah di dalam syarikat MCSB tersebut. Sistem tidak betul, pengurusan tidak baik, keluar dan masuk, pengaliran keuangan, pengaliran membeli barang mentah, pelbagai masalah yang kita dapati apabila kita mula memasuki syarikat MCSB. Bersama LSG, Brahim telah membawa syarikat ini, syarikat penyajian penerbangan ini, ke satu tahap yang lebih baik, kerana kita bekerjasama dengan pakar, dan pada tahun 2013 kita telah sama-sama berjaya melupuskan ataupun di dalam akaun kira-kira kita telah terhapusnya 240 juta ini, kerana setiap tahun kita mempunyai merekodkan keuntungan. So keuntungan demi keuntungan, tahun demi tahun, dan akhirnya pada tahun 2013 kita berjaya untuk menghapuskan semua kerugian terkumpul, ya, ataupun dalam bahasa Inggerisnya accumulated losses, kerugian terkumpul terus terhapus. Okay. Sebab itu kalau orang bertanya selama ini sudah mempunyai keuntungan, betul, saya tidak menafikan, betul. Kalau orang bertanya 25 tahun kontrak, betul, semua itu betul, ya. Tetapi betul, dan ada cerita selanjutnya. Betul 25 tahun selanjutnya telah dimansuhkan, ya.
betul 25 tahun, tetapi kerana membayar 170 juta. Kerana membayar 170 juta. Okey. 2013 di tahap kemuncak, apa yang terjadi adalah kita telah diminta untuk mengambil alih LSG. 2013 di tahap kemuncak, kita telah diarahkan untuk mengambil alih LSG, di mana apabila kita berbincang dengan LSG, kita menawarkan pengambil alihan 49%. Apa yang terjadi adalah mereka menidakkan, mereka tidak mahu untuk keluar. Mereka tidak mahu untuk keluar. Tapi apakan daya, kerana kita harus mengemukakan sebab kenapa kita perlu mengambil alih pegangan saham 49%, kerana pada ketika itu tujuan kerajaan di ketika itu adalah untuk Malaysianisekan ataupun memelesiakan keseluruhan aktiviti penerbangan ataupun aviation industry, industri penerbangan negara pada ketika itu. Apabila tampuk pemerintahan pada ketika itu ingin ataupun menuju kepada hasrat memelesiakan industri penerbangan, kita tidak boleh ada German company di dalam negara. Jadi apa yang berlaku adalah 2013 di akhir perbincangan, setelah bertukar pandangan dan proses negosiasi dan sebagainya, kita perlu membayar kepada LSG sejumlah 135 juta ataupun 135 milion. Bayaran dikeluarkan dan mereka dengan berat hati meninggalkan perniagaan ini. Jadi 2013 kita telah dalam singkatnya telah mengambil alih 70% keseluruhannya. 2013 itulah yang terjadi. Selepas itu 2014 Malaysia Airlines ditimpa dengan musibah. Kita menamakan musibah tersebut, kita turut sama bersedih, bukan kerana bisnes, tetapi lebih kepada apa yang berlaku, tragedi. Ini adalah musibah 370 dan MH17 yang membuatkan penerbangan Malaysia Airlines seolah-olah merudum, merana pada ketika itu, yang mana kita turut terkesan. So, jadi kalau kita tengok 2003 sehingga 2013, keuntungan digunakan untuk menghapuskan kegagalan lama ataupun hutang ataupun yang lama, losses apa dalam bahasa Melayu ni? Kerugian yang lama, 2003 sehingga 2013, keuntungan pada ketika itu 10 tahun digunakan untuk menghapuskan kerugian yang lama. 2013 kita telah membeli LSG. 2014 tragedi ataupun musibah, dan sekali lagi kita mengalami kerugian. Daripada musibah ini, Parlimen Malaysia pada ketika itu dan bersama juga dengan Khazanah telah mengemukakan satu usul yang dinamakan MAS Act 2015. Kita berhadapan dengan MAS Act. Akta ini ataupun tindakan ini adalah untuk menyelamatkan, sekali lagi untuk menyelamatkan Malaysia Airlines. Sekurang-kurangnya apa yang berlaku dekat sini untuk menyelamatkan Malaysia Airlines, dan kita terpaksa bersetuju. Dan di sinilah
bermulanya kisah hitam, sejarah hitam kita apabila kontrak yang 25 tahun tadi, yang apabila ini kita dapat 25 tahun kontrak yang 25 tahun ini dibatalkan. Catering agreement, perjanjian catering dibatalkan. (2003) sehingga 2015, baru 12 tahun berlalu sudah dibatalkan. Sebenarnya kita tiada kontrak 12 tahun sudah dibatalkan tanpa ada sebarang kompensasi. Tiada. Masih berbaki 13 tahun. Masih berbaki. Tiada sebarang kompensasi, tiada sebarang bayaran balik untuk baki 13 tahun ini. Tiada. Itu perkara pertama yang terjadi. Perkara yang kedua terjadi, ini perkara pertama. Perkara yang kedua terjadi adalah harga kontrak lama ini, perjanjian catering ini sudah berubah. Disebabkan Malaysia Airlines perlu untuk meneruskan perkhidmatan pembekal makanan ini. Jadi kita telah bernegosiasi untuk menentukan harga untuk menuju ke hadapan. Jadi harga telah dikurangkan sebanyak 40% sekurang-kurangnya. Yang ketiga, mereka hanya memberi 5 tahun plus 5 tahun. 5 dan diikuti dengan 5. Yang mana yang 5 yang pertama sepatutnya berakhir pada tahun 2020 dan 5 yang kedua sepatutnya berakhir pada tahun 2025. Dan perkara yang keempat yang terjadi adalah pada ketika ini di dalam akaun kira-kira kita, Malaysia Airlines masih berhutang dengan kita sebanyak sekurang-kurangnya 75 juta. Dan hutang ini terhapus begitu sahaja kerana syarikat Malaysia Airlines System sudah tiada. Kalau you nak tuntut dari Malaysia Airlines System. Sekarang Malaysia Airlines Berhad. Netizen ataupun orang di luar memang berfikir bahawa perniagaan ini adalah satu perniagaan yang boleh membawa keuntungan yang besar, lukratif. Tetapi yang sebenarnya perniagaan ini adalah satu perniagaan yang lebih kepada charity, membantu. Kita lebih kepada membantu syarikat penerbangan Malaysia Airlines. Kita lebih kepada membantu negara kita, negara Malaysia, kerana kita tidak mahu sekali-kali untuk memburukkan nama negara. Jadi pada ketika pengambil alihan pada tahun 2003, jika saya tidak silap, syarikat MCSB hanya merekodkan lebih kurang 14 ke 15 juta jualan ataupun revenue, dan komposisi di antara perniagaan dengan Malaysia Airlines dan juga perniagaan dengan syarikat penerbangan lain adalah sebanyak 70% Malaysia Airlines dan juga 30% syarikat penerbangan lain. Pada ketika itu, MCSB juga turut menyediakan perkhidmatan catering kepada syarikat penerbangan seperti Qatar ataupun yang lain-lain lah, ya. Tetapi pada ketika ini, pada ketika 2019, tetapi sebelum saya pergi ke 2019, selepas ini terjadi, kita terus-menerus merana. Kerana pada tahun 2016 pada tahun 2016, setelah tragedi, setelah kehilangan
harga sebanyak 40% dan setelah kehilangan 75 juta, kita telah terpaksa untuk menjual semula saham 49% yang diambil alih oleh LSG tadi, diambil alih dari LSG tadi, kita jual semula kepada SATS. SATS adalah syarikat daripada Singapura yang juga mempunyai modus operandi ataupun perniagaan yang sama dengan kita. Singapore Airport Terminal Services. Itu singkatannya. Jadi, Brahim bersama-sama dengan SATS 51%, 49%, bersama-sama Brahim SAT Investment Holding mempunyai 70% di dalam Brahim SAT Food Services, yang mana yang 30% lagi dimiliki oleh MAB. MAB tidak pernah hilang 30% sejak dari tahun 2003. Tidak pernah. Kedudukan mereka adalah kekal memegang saham terus ataupun direct daripada Brahim Food Services sebanyak 30%. So kita telah cuba sekali lagi melihat kepada formula yang kita telah berjaya bersama-sama LSG. Kita mencuba sekali lagi bersama dengan pakar untuk menaikkan semula. Jadi di situ tidak timbul soal Brahim tidak ada upaya ataupun tidak mencuba. Kita sentiasa mencuba untuk memajukan ataupun untuk improve kita servis kita. Jadi di sini kita sekali lagi mencuba, dan 2016, 2017, 2018 masih lagi mempunyai kekangan. Kerana apa? Kerana harga yang ditetapkan di dalam New Catering Agreement, NCA, ataupun perjanjian catering baru yang bermula 2015 tadi. 2015 kita mula dengan NCA ataupun perjanjian catering baharu, yang mana yang 5 tambah 5. Okay. So sehingga 2020 dan 2025. So di dalam perjanjian ini kita tahu yang harganya merundum 40%, dikurangkan 40%. Jadi tidak timbul persoalan kita sudah ada pakar untuk membantu kita. Walhalnya jika harga memainkan peranan untuk memajukan perniagaan, tak kisahlah you bawa masuk pakar daripada England sekalipun, you bawa masuk pakar daripada Australia sekalipun, you bawa masuk pakar daripada Istanbul itu tidak mungkin terjadi. Jadi, dan sampai ke tahun 2020 dan kita digemparkan dengan COVID-19. Jadi sekali lagi kita ditimpa musibah. Perniagaan kita yang sebelum ini mempunyai produksi sebanyak 55,000 mil ataupun 50,000 makanan sehari telah merundum teruk kepada hanya di sekitar 1,000 sehari. Ada satu hari yang paling teruk, yang mana saya memang sangat sedih dan boleh dikatakan menangis pada hari itu, apabila makanan kita hanya berjumlah 218. Sekali lagi kita ditimpa dengan pelbagai musibah, ditimpa dengan pelbagai cabaran. Semua di sekitar kita pelik dan hairan macam mana company Brahim Food Services masih lagi mahu meneruskan, masih lagi boleh meneruskan. Bagi saya
saya secara peribadi melihat Malaysia Airlines adalah national carrier ataupun penerbangan syarikat penerbangan Malaysia, milik Malaysia. Kita sepatutnya berbangga dengan syarikat penerbangan milik Malaysia. Dan juga saya lebih memikirkan keadaan maruah negara apabila jikalau kita berhenti di KLIA ataupun KLIA 2 ataupun Penang International Airport yang akan mendapat tempias ataupun mendapat musibahnya adalah seluruh ekosistem penerbangan. Nama Malaysia akan mendapat malu. Kita mempunyai perjanjian catering pada sebelum ini, dan sekarang dan selepas itu adalah perjanjian catering baharu, dan sekarang kita menuju kepada perjanjian catering baru 2.0. Kita cuba untuk berkomunikasi dan juga untuk berbincang dengan syarikat Malaysia Airlines Berhad supaya perjanjian catering baharu 2.0 bermula pada 1 hari bulan 1 2023. Kita cuba untuk 1 bulan 1 2023. Perbincangan ini bermula sejak Ogos 2022, tetapi kita tidak dapat sampai kepada satu kata persetujuan yang memenangkan kedua belah pihak. Jadi mereka telah meminta syarikat kita, Brahim Food Services, untuk melanjutkan proses negosiasi, yang mana proses negosiasi ini, apa yang kita ada dalam proses negosiasi ini adalah hanya perjanjian singkat ataupun ad hoc kontrak. Perjanjian singkat selama setahun, selama 6 bulan, selama 3 bulan, semuanya singkat, dan kita cuba untuk meneruskan daripada 1 bulan 1 2023, dan kita meminta untuk memberi kita 3+3, 3 tahun tambah 3 tahun. Tapi Malaysia Airlines tidak bersetuju, mereka hanya bersetuju dengan 3 tambah 2. Tak mengapa, kita menerima, kita teruskan. Tetapi apabila kita teruskan, ada pertikaian ataupun tidak mencapai kata sepakat, mereka meminta untuk melanjutkan. Kita lanjutkan sekali. Kita lanjutkan sekali untuk 3 bulan. Sehingga 30 Mac 2023. Tetapi sebelum saya teruskan di sini, saya rasa saya tertinggal satu perkara. Maafkan saya. Di dalam kekalutan COVID ini juga, syarikat SATS tadi mengambil keputusan untuk keluar. So apa yang terjadi adalah mereka keluar, dan Dewina ataupun Dewina Brahim telah mengambil alih sekali lagi, dan Dewina Brahim sekarang memegang 70%. Di sini sudah menjadi Brahim Dewina Investment Holding, dan di sini sudah menjadi Brahim Food Services. So apabila syarikat SAT membuat keputusan untuk keluar, Dewina Brahim telah mengambil alih dan mengambil alih ke semua 70%, dan sekarang kita mempunyai pegangan 70% di dalam syarikat Brahim Food Services, dan Malaysia Airlines kekal 30%. Jadi apabila kita berkomunikasi dan juga bernegosiasi, berbincang dan seterusnya tidak mendapat kata sepakat, kita telah melanjutkan sehingga 30 hari bulan 3 2023. Sekali lagi pada bulan 3 Malaysia Airlines datang dan
kita masih lagi tidak boleh mencapai kata sepakat, ini adalah penangguhan ataupun lanjutan yang pertama. Di sini adalah penangguhan atau lanjutan yang kedua. Kita tidak mampu lagi untuk meneruskan perniagaan dengan Malaysia Airlines Berhad dengan harga yang sangat rendah. Saya tidak keberatan untuk mengemukakan berapakah harganya, tetapi saya merasakan mungkin itu adalah satu perkara yang sensitif, tapi saya boleh membuktikan bahawa harga yang kita tawarkan kepada syarikat Malaysia Airlines Berhad adalah lebih rendah daripada harga yang kita boleh dapat di kedai ataupun gerai di luar. Lebih rendah. Saya tidak keberatan, tetapi saya memikirkan ini mungkin akan jadi satu isu yang sensitif. Okey, jadi apabila kita memberi lanjutan yang kedua, 1 hari bulan 4 2023 sehingga 30 hari bulan 6 2023, saya akui di sini Malaysia Airlines Berhad dengan jujurnya, dengan ikhlasnya bersetuju untuk memberi kita meneruskan perjanjian itu dengan harga baharu akhirnya. Jadi di sini kita mendapat harga baharu, tetapi harga baharu itu sebenarnya tidaklah semewah ataupun sesegah yang kita sangkakan. Harga baharu itu hanya sekadar mengambil semula kejatuhan harga 40% yang diturunkan tadi. Jadi mereka turunkan harga 2015 sebanyak 40% sekurang-kurangnya, tapi sekarang kita menaikkan semula harga tetapi hanya sekadar sekitar 30%. Jadi masih lagi sebenarnya kita masih lagi kurang berbanding dengan harga sebelum 2015. Itu adalah fakta. Saya tak nafikan juga ada, kalau kita pergi barisan demi barisan, satu persatu, satu menu ke menu yang lain, betul akan ada menu yang peningkatan harganya sangat tinggi, mungkin mencapai 70%, mungkin mencapai 80%. Saya tak akan nafikan. Tapi kalau kita berbincang satu persatu, memang tidak akan mencapai apa-apalah. So secara puratanya apabila penurunan harga adalah lebih kurang 40% secara purata, tetapi peningkatan harga sekarang secara purata adalah lebih kurang 30%. Jadi di sini apabila kita sekarang sudah 17 hari bulan 6, kesemua klausa-klausa ataupun terma-terma perjanjian telah pun dipersetujui di antara Malaysia Airlines System dan kita telah pun dipersetujui, kecuali satu perkara. Perkara tersebut yang tidak dipersetujui oleh Malaysia Airlines dan tidak dipersetujui oleh kita di pihak Brahim adalah berkaitan dengan klausa ataupun terma penamatan kontrak, penamatan perjanjian, di mana daripada 12 klausa-klausa ataupun terma-terma penamatan perjanjian, akhir terma yang terakhir diminta oleh syarikat Malaysia Airlines Berhad untuk mempunyai kelebihan ataupun privilege untuk kedua-dua syarikat, Malaysia Airlines dan juga Brahim, convenient termination ataupun lebih dalam bahasa Melayunya pembatalan secara mudah, pembatalan perjanjian mudah, convenient termination. Ianya seolah-olah hari ini masih lagi meneruskan, tiba-tiba terfikir untuk membatalkan tanpa apa-apa sebab,
besok saya serahkan 30 hari notis kepada syarikat Malaysia Airlines ataupun Malaysia Airlines menyerahkan kepada saya untuk membatalkan perjanjian dan ianya akan terbatal. Memang saya merasakan bahawa untuk berlaku lebih adil dan memikirkan keadaan syarikat, yang mana syarikat telah pun membuat investment ataupun membuat perbelanjaan yang akan membeli mesin-mesin, membeli raw material ataupun bahan mentah, telah mula membuat hiring ataupun mengambil pekerja-pekerja baru, pengambilan pekerja, membeli bahan mentah, membeli mesin-mesin, membeli truk-truk, memperbaiki truk-truk. Semua pelaburan akan dibuat. Dan saya merasakan tidak adil untuk mempunyai klausa ataupun terma penamatan kontrak secara mudah, convenient termination. Jadi apa yang saya buat adalah, walaupun dalam keadaan tidak bersetuju, apabila diberitahu oleh syarikat Malaysia Airlines Berhad bahawa terma ini adalah terma wajib yang mereka tidak dapat mansuhkan, jadi saya melihat kepada, baiklah, mungkin kita boleh berbincang untuk saya meletakkan contract fulfillment charges ataupun bayaran memenuhi perjanjian, bayaran bagi memenuhkan perjanjian. Jika benar kita berpisah dengan Malaysia Airlines, saya yang pertama apa yang saya akan buat adalah kita akan menstrukturkan semula segala perbelanjaan yang kita ada demi untuk menjurus hanya kepada perniagaan selain Malaysia Airlines. Yang kedua, apa yang saya akan lakukan adalah saya akan melebarkan lagi sayap kita untuk mendapat hasil-hasil jualan daripada perniagaan-perniagaan baru. Masih lagi ada beberapa syarikat penerbangan yang belum bersama kita, sebagai contohnya My Airline, sebagai contohnya Batik Air, sebagai contohnya Air Asia, yang mana buat masa sekarang kita memang tengah berbincang dengan wakil-wakil syarikat tersebut. Dan kita mengambil pengajaran daripada COVID, yang mana kita telah berkembang luar daripada konteks penerbangan. Kita telah pergi ke arah komersial, kita telah pergi kepada perniagaan luar selain penerbangan. Kita telah memasuki perniagaan dengan Aeon dan juga Aeon Big, kumpulan Aeon. Kita bakal juga meneruskan perniagaan kita di ruang komersial ataupun selain daripada penerbangan. Jadi itulah, saya rasa itulah apa yang sekurang-kurangnya saya perlu lakukan untuk terus survive ataupun terus memastikan syarikat kita meneruskan operasi.